Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fariza binti Muhammad Azwain. Boleh panggil saya dengan gelaran yang lebih masyhur iaitu Pak A. Saya Nura Aimah binti Aziz. Boleh panggil saya Amal. Dan terlebih dahulu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi join webinar kami pada hari ini. Kan Pak A macam tak sangka diorang boleh nak join webinar kami ni. So terima kasih banyak-banyak sudi untuk luangkan masa. Dan mungkin kami berharap untuk segala perkongsian yang kami akan kupaskan dan kami akan sharing lah pada hari ini akan memberi manfaat kepada semua. Dan juga mungkin akan mendatangkan faedah yang sebaiknya kepada kalian yang menonton. Pak A, kita nak buat webinar pasal apa ni? Okey, hari ni untuk makluman semua macam yang kalian tahulah. Okey, kita pun ada blastkan berkaitan dengan poster kami, berkaitan dengan tajuk webinar kami adalah berkaitan pengurusan pasca banjir. Peranan siapakah? Peranan siapa tu agak-agak kan? So agak-agak tu kita nak sharing pasal apa tu? Amal rasa macam mana? Okay. Saya bagi input sikit lah. So kita punya penonton boleh tahu kan. Bagi sikit lah. Macam kalau korang dengar pun mengenai banjir kan. Dan juga kami akan selitkan sedikit mengenai kesejahteraan mental dan psikologi seseorang. Ya, betul. Okay, so sebelum kita memulakan dengan lebih lanjut dan dengan lebih mendalam, okay, so kita ada sediakan satu video yang kita petik daripada YouTube yang kita boleh saksikan beramai-ramai. Jom kita tengok. Jom. Okey, jadi kita pun dah saksikan sedetan video yang kita telah petik daripada YouTube, iaitu kita tengok macam mana dari view drone yang diterbangkan di kawasan-kawasan yang terkena banjir. Okey, jadi macam apa yang kita dah tahu sebenarnya, macam kita tengok video tersebut, kita tahu bahawa istilah banjir itu adalah dikatakan sebagai bila satu kawasan, sama ada kawasan yang luas ataupun kawasan yang kering, telah dilimpahi ataupun ditenggelami dengan air. So macam apa kalau dari istilah perkataan ditenggelami, so kita tahu bahawa sebenarnya jumlah air ataupun kuantiti air tersebut memang orang kata banyak yang kita tak boleh jangkakan. Dan perkara tersebut juga adalah dikategorikan sebagai bencana. Kenapa kita katakan, kenapa kita panggil banjir itu adalah sebagai satu bencana, adalah disebabkan bila macam orang kata bencana adalah satu perkara yang mungkin kita tak nak, mungkin kita sebolehnya kita tolak untuk berlaku ke atas diri kita dan persekitaran kita. Sebab apa? Sebab kita tahu bila berlakunya bencana mesti akan ada kesan-kesan buruk yang diperoleh, ataupun mungkin ada juga kesan sampingan yang baik, namun kita dapat peroleh untuk bencana tersebut adalah berkaitan dengan kesan-kesan buruknya. Okay, dan daripada situ, okay Aman, macam Aman pun saya rasa Aman dah canang berkaitan dengan banjir. So apa je jenis-jenis banjir yang ada di Malaysia, Aman? Selalu berlaku di Malaysia lah. Macam kita tengok sendiri kan tahun lepas yang kita tahu sangat teruk. Basically kalau di Malaysia biasanya banjir kilat macam betul. Dan banjir selalu berlaku di macam kawasan-kawasan di Pantai Timur, macam Terengganu, Kelantan, betul tak Mak? Betul. So macam saya pun bila tengok Amal cakap pasal banjir, jenis-jenis banjir yang saya tanya kepada Amal, so saya rasa dan saya tahu dan saya pasti
kalian semua yang menonton pasti tahu berkaitan dengan banjir-banjir yang ada di Malaysia. Okay. Dan berkaitan dengan Aman katakan sebentar tadi, Aman ada cerita yang berkaitan dengan banjir kilat, iaitu berlaku pada tahun lepas. Satu keadaan ataupun bencana banjir yang sebenarnya kita tak duga, dan perkara itu juga ada menggemparkan rata-rata daripada kita, disebabkan kalau kita tengok keadaan satu-satu kawasan, beberapa kawasan di Lembah Kelang ataupun di Shah Alam yang kita memang tak pernah untuk dengari di berita akhbar ataupun di radio, di televisyen, berkaitan dengan kawasan tersebut telah berlakunya banjir. Tapi macam Aman kata, itu adalah jenis daripada banjir kilat. Okay, dan kita akan lebih lanjutlah berkaitan dengan punca dan kesan-kesan untuk berlakunya banjir tersebut. Okay, dan macam Aman kata juga, berlakunya banjir yang dikatakan setiap tahun akan didengari di media-media sosial, di televisyen dan sebagainya. Okay, itu pun adalah sebagai satu keadaan banjir di mana yang terutamanya lah di monsun timur laut, yang melibatkan di negeri Kelantan ataupun di negeri Terengganu. So mereka, penduduk di sana, komuniti di sana, kebiasaannya pasti akan bersedia untuk menghadapi banjir. Tapi bagaimana keadaan mereka untuk memastikan bagaimana mereka untuk menghadapi kerosakan tersebut memang tidak dapat dijangka, kerana perkara tersebut sebenarnya berlaku secara semula jadi, dan perkara-perkara tersebutlah yang dikategorikan sebagai bencana yang sering terjadi di Malaysia ni. Okay, so kita pun dengar perkongsian Pak Ah yang agak padat mengenai banjir itu sendiri apa. Dan saya nak tambah sikit lah Pak Ah kan. So sebenarnya banjir ni, macam saya rasa semua pun dah tahu, banjir ni disebabkan oleh ada pelbagai faktor, dan saya akan jelaskan dengan lebih mendalam lah, iaitu terdiri daripada dua. Yang pertamanya adalah disebabkan punca semula jadi sendiri, iaitu seperti banjir kilat ataupun apabila hujan tu terlalu lebat, air akan bertakung di kawasan-kawasan sungai dan juga longkang. Jadi apabila sistem-sistem tersebut, contohlah longkang tersumbat, jadi itu yang menyebabkan hujan-hujan tu berlimpah ke kawasan luar. Dan lagi satu puncanya adalah disebabkan oleh aktiviti manusia sendirilah. Macam kalau kita cakap orang yang tak bertanggungjawab lah kan Pak kan, orang-orang macam yang selalu membuang sisa-sisa pepejal di sungai, ataupun aktiviti-aktiviti pembalakan yang menyebabkan satu kawasan tu kontang, orang kata, sampai tak ada pokok pun. So bila hujan turun, kawasan tu tak dapat orang kata nak simpan, nak pegang air tu. So disebabkan tu air pun keluar. So itulah disebabkan banjir tu boleh berlaku. Dan daripada punca-punca ni, kita mestilah bila dah ada punca akan ada kesan ni, betul tak Pak? Betul. So daripada kesan-kesan ni, kita saya ada baca lah, biasanya akan berlaku seperti ancaman nyawa, yang mana kalau kita dengar di berita-berita pun banjir ni ada merangkut nyawa yang ramai. Dan juga banjir ni selalu akan mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial manusia. So macam kita boleh fikirlah macam mana manusia-manusia ataupun mangsa yang mengalami banjir ni, mereka tak boleh bekerja pun ataupun tak boleh berniaga sebabkan banjir tu. Mereka terlalu sibuk menyimpan ataupun mengutip barangan-barangan yang berharga, dan perlu uruskanlah banjir-banjir tu. So kita dapat lihat betapa terkesannya banjir terhadap mangsa-mangsa ni. Okay. So macam Aman katakan sebentar tadi, berkaitan dengan kesan di mana kalau kita tengok kerosakan harta benda sebenarnya dijadikan sebagai kesan yang utama. Disebabkan kalau kita tengok pun macam dalam video yang kita dah tayangkan, kita tengok macam mana satu kawasan perumahan, di mana kalau kita tengok rumah tu memang tinggi, memang sesuai, memang selamat untuk kita mendiami rumah tersebut. Tapi apabila terjadinya bencana tersebut dan rumah tu pun memang tenggelam, yang kita pun tahu macam kos sara hidup kita semakin tinggi, rumah semua tu macam bukan mudah lah untuk kita
terus macam kalau banjir je bukan untuk kita beli baru, bukan. Dan perkara tersebut memang ada juga disokong dan saya dapatlah berkaitan berdasarkan laporan statistik yang dicatatkan daripada sumber berita di mana ia melibatkan banjir besar yang berlaku pada tahun 2021. Di mana dalam statistik tersebut ada menyatakan bahawa kerosakan harta benda awam dan juga infrastruktur di Malaysia di kawasan-kawasan yang banjir tersebut merupakan mendatangkan kerugian yang tertinggi, di mana dia telah melibatkan sebanyak kerugian 2 bilion. So kita pun tahu jumlah 2 bilion tu besar macam mana kan. So macam untuk harta benda awam pun mungkin ada satu-satu usaha yang daripada individu-individu, daripada pihak-pihak NGO sama ada pihak kerajaan sendiri ada juga usahakan benda tu, tapi disebabkan perkara tersebut macam apa kata proses semula jadi yang mungkin kita tak boleh nak kawal benda tu. So perkara tersebut memang sememangnya mendatangkan kerugian yang besar lah kepada kerosakan harta benda, kerosakan barang tu sendiri. Jadi kita tengok macam kalau lepas tu seterusnya dari barangan rumah. Kalau kita tengok memang bila dah ditenggelami, kalau kita tengok perabot, mungkin perabot yang asalnya daripada kayu kan, bila kena air, kalau kita tengok sedikit pun, bila kena air dia akan kembang. Bayangkan macam mana dia ditenggelami. Perkara tersebut membolehkan perabot tersebut menjadi rosak lah dan tak boleh lah untuk guna untuk next tu. Masa tu Pak saya nak tambah barangan elektrik pun sekarang kan banyak saya percayalah di setiap rumah akan ada barangan elektrik seperti TV, radio, microwave, oven apa semua tu mesti akan rosak lah dan tak dapat digunakan lagi disebabkan banjir ni kan. Betul. So macam perkara tu sebenarnya akan mendatangkan kerugian lah daripada mungkin dari segi kewangan untuk mangsa-mangsa banjir tersebut. So mungkin daripada bukan mangsa banjir je, untuk orang yang berniaga, premis perniagaan mereka akan musnah lenyap begitu saja. Lagilah mereka menggunakan alatan yang banyak dan juga ada perabot-perabot mungkin untuk kegunaan perniagaan mereka. So perkara tersebut memang akan banyak mendatangkan kerugian kepada harta benda mereka lah. Betul. Dan macam Pak Ah dah elaborate sini mengenai betapa teruknya banjir tu kan dan kesan-kesan dia tu, dan saya nak tambah lah, sebenarnya kita hanya nampak di luaran sahaja seperti kerosakan harta benda dan juga kehilangan yelah barang-barang yang kita sayangkan, tetapi sebenarnya banjir ni juga memberi impak yang sangat besar terhadap psikologi masa-masa banjir ni tanpa kita sedar. Dan mungkin sebenarnya mangsa banjir ni tak sedar mereka mengalami gangguan psikologi ataupun gangguan mental orang kata. Tapi disebabkan tu terjadilah webinar kami tu untuk menceritakan sebenarnya kesejahteraan mental terhadap masa banjir ni kita harus menitik beratkan jugalah. Okay, so saya ada juga baca daripada NATO Medical yang mana mereka ada membuat kajian, dan kajian tu ada juga menyatakan mengenai simptom-simptom masa-masa banjir ni. Dan antara simptom-simptom psikologikal yang dialami oleh mangsa-mangsa ni adalah seperti sedih, mereka akan rasa takut, gelisah, risau, bimbang, dan juga satu penemuan juga mereka akan mengalami trauma yang sangat dahsyat, dan mereka ni tak mahu pun berkomunikasi disebabkan kesan banjir tu amat mendalam dalam diri individu tu. Turutkan Pak Abi terdengar betul lah. Sebab macam mungkin daripada saya pun, saya bukanlah tak pernah lagi untuk mengalami keadaan banjir tersebut. Dan perkara itu bila kita lihat dan kita dengar, macam sememangnya itu adalah satu keadaan yang teruk lah, di mana kalau itu boleh menghasilkan simptom-simptom bagi seseorang tu. Jadi perkara itu memang sebolehnya dibantulah oleh orang ramai. So daripada wujudnya webinar kami ni, peranan siapakah? Okay, jadi kita akan membincangkan berkaitan dengan siapa sebenarnya yang perlu membantu mangsa-mangsa banjir ni. Okay, jadi saya pun adalah satu pengalaman di mana
mungkin saya tak pernah lagi untuk merasai suasana banjir yang sebenar, di mana kalau macam untuk di kawasan-kawasan rumah saya lah. Tapi apabila banjir yang berlaku di area Shah Alam, di Lembah Kelang, dan perkara itu mungkin boleh untuk saya rebut peluang tersebut untuk menjadi sebagai sukarelawan, di mana ia selaraslah dengan tajuk webinar kita, iaitu peranan siapakah. Okay, dan macam apa yang kita tahu macam sebelum-sebelum ni lah, mostly kalau kita tengok berkaitan dengan pengurusan pasca banjir, kita mesti akan dapat lihat iaitu bantuan-bantuan yang dihulurkan, yang diberikan oleh pihak-pihak kerajaan, pihak NGO dan juga sukarelawan-sukarelawan, sama ada sukarelawan daripada badan-badan yang ditubuhkan ataupun mungkin daripada sebagai contoh macam pada banjir lepas, mahasiswa-mahasiswa ataupun pelajar sendiri turut turun padang untuk membantu masa-masa banjir tersebut. Sebab yelah, kita pun tahu mesti diorang akan rasa shock dengan kejadian dan keadaan yang telah berlaku pada ketika itu. Dan disebabkan oleh itu, macam apa yang pengalaman yang dapat saya lihat yang telah mengajar saya, kerana sukarelawan-sukarelawan ni sememangnya akan memfokuskan tentang bantuan, untuk bantuan beri makanan, barangan, sama ada mungkinlah ada inisiatif untuk memberi barangan elektrik kepada masa-masa banjir. Ialah sebab macam barangan elektrik tersebut mungkin tak semua yang boleh digunakan untuk seterusnya, tapi mungkin adalah macam peluang sedikit yang mereka mungkin bolehlah orang kata gunakan kembali alatan tersebut. Dan contoh mungkin yang paling kita dapat lihat dengan ketara, bantuan dari segi kewangan, makanan dan juga kepada barangan. Dan seterusnya satu lagi berkaitan dengan orang kata tenaga kita sendiri, iaitu kalau tenaga sukarelawan ada juga yang turun padang untuk membersihkan. Yelah, macam dari pengalaman saya hari tu Aman, lumpur yang akibat daripada banjir ni memang sangat susah untuk ditanggalkan, sangat untuk susah dibersihkan. Orang kata lumpur yang tebal kan? Ya, so yelah, dia dah dihanyutkan daripada pelbagai tempat, rata-rata tempat. So bila dia ada macam contoh ada kesan di tahap tu, so memang akan bila dibersihkan memang akan ada sedikit kesan tu juga. So dia tak boleh lah untuk hilang secara sepenuhnya pada ketika itu. So memang untuk bantuan-bantuan tersebut lah yang sebenarnya sukarelawan ni memang perlu untuk bantu. Tapi namun begitu, sesetengah daripada mereka mungkin tak sedar tentang masalah dan bantuan yang boleh dihulurkan daripada segi psikologi. Disebabkan hari itu pada banjir yang lepas lah, saya ada lepas dah kemas-kemas, dah ada peluang untuk berborak dengan tuan rumah sendiri, saya pun bertanyakanlah tentang perasaan makcik tu. So makcik tu memang ada mengatakan yang ada simptom-simptom yang macam Aman dah sebutkan sebentar tadi, takut, shock semua. Dan perkara itu sebenarnya tak memberikan kesedaran pun. Mereka ni sebenarnya tak sedar pun bahawa mereka ni ada masalah psikologi yang dihadapi apabila banjir ni menimpa kepada diri mereka. Sebab salah satunya makcik tu ada berkata, saya takut bila lihat langit tu gelap, maksudnya macam akan turunnya hujan tu. So mereka ni takut untuk banjir tu berulang kembali. So possibility untuk banjir tu bagi mereka akan ada ni lagi. Dan daripada situ mereka ni takut dan macam sentiasa berwaspada bila tengok keadaan yang mungkin akan turunnya hujan. So mereka dah rasa takut untuk meneruskan
kehidupan mereka, dan secara tak langsung perasaan kerisauan tu menyelubungi diri mereka. Saya tahu sikit lah. Mungkin mereka rasa bimbang. Kalau berlaku banjir tu, macam mana lagi diorang nak kena buat apa yang mereka perlu hadapkan. Dan perkara tu jugalah yang macam bila mereka ni takut untuk banjir tu berulang kembali. Dan daripada masa yang sama, mereka pun Masyarakat tempat dia mengatakan bahawa mereka ni tak tahu dan macam tak nak untuk meneruskan kehidupan seperti sedia kala. Sebab mereka tak naklah untuk restock barangan mereka, tak nak untuk menggantikan barang-barang mereka. Sebab mereka takut macam lepas ni jadi lagi, tak naklah untuk macam melengkapi kehidupan-kehidupan macam seperti sedia kala. Contoh kalau dulu ada ni, sekarang ni mereka macam mau kepada yang ada-ada je. Macam tu. So perkara tu juga sebenarnya ada mengganggu masalah psikologi dalam diri mereka tu sendiri. Dan perkara tersebut perlulah lebih cakna tentang daripada aspek sukarelawan ataupun individu-individu yang membantu. Hal ni kerana disebabkan macam bila kita memang untuk menghulurkan tenaga, bantuan dari segi tenaga, kewangan semua tu, tapi bila kita tak settlekan, bila kita tak lebih syakna berkaitan dengan psikologi mangsa-mangsa banjir tersebut, sebenarnya itu boleh memudaratkan diri mereka dan boleh membawa kepada satu perkara yang lebih teruk. So apa? Sebab kalau sukarelawan ataupun individu yang mereka ni tak tahu pun macam mana sebenarnya nak tolong mangsa-mangsa banjir ni daripada segi psikologi mereka, maka lebih banyaklah untuk kadar orang kata macam penyakit gangguan mental daripada mangsa-mangsa banjir ni sendiri akan lebih meningkat daripada perkara tersebut. Okay, so jadi berkaitan dengan webinar pada hari ini, kami akan mengkongsikan serba sedikit berkaitan macam mana kita ni sebagai sukarelawan. Sebab saya pasti macam anak-anak muda sekarang, macam kita pun mahasiswa, dan saya turut yakin dengan walaupun para pelajar sekalipun, mesti akan ada satu sifat empati dan sifat nak menolong orang lah. Dan perkara itu boleh dikatakan macam bila berlaku lagi bencana banjir, tak kisah bencana banjir akibat daripada proses mula jadi monsun timur laut yang angin tu bawa hujan ke negeri-negeri yang tertentu, tak kisah daripada segi apa sekalipun, mungkin kita sebagai individu yang bertanggungjawab boleh membantu mereka ke arah yang lebih positif. Dan macam mana cara itu nak berlaku adalah berkaitan dengan macam kita tahu tentang psikologi first aid. Okay, apa itu psikologi first aid ni adalah dia dikatakan sebagai bantuan, macam kita nak bantulah mereka ni dari semasa-masa banjir ataupun tak kisah daripada bencana sekalipun, sesiapa yang dikenakan bencana sekalipun, untuk selamatkan mereka daripada gangguan mental tersebut dan selamatkanlah psikologi mereka ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Dan macam mana kita nak tahu? So kita kena tahu dulu fasa-fasa dan tempoh jangka masa untuk setiap kali mangsa-mangsa banjir ni ada. Di mana kalau contoh kita ada 4 fasa, di mana yang pertama adalah intervention needed. So intervention needed ni kebiasaannya dia menunjukkan simptom-simptom yang macam Amal katakan, macam tadi takut, bimbang, trauma pun ada. Semua perkara yang macam tu. Dan tempoh yang mereka alami pada ketika itu untuk simptom-simptom tu adalah selama 24 jam. So apa? Sebab mereka ni kadang-kadang macam bila berlakunya banjir, yang pertama mesti mereka akan rasa takut disebabkan nyawa mereka sendiri. So apa? Sebab kalau kita tengok pun macam air naik, so auto mereka semua ni mangsa-mangsa banjir akan cuba sedaya upaya mereka untuk selamatkan diri mereka daripada hanyut daripada banjir tersebut. So apa, kalau kita tengok macam dulu kita boleh kata macam Abang Viva kan, orang kata Abang Viva. So apa? Sebab dia
bawa bot yang dia ada untuk selamatkan juga mangsa-mangsa banjir. So apa, mereka ni boleh kata diorang ni duduk dekat atas bumbung semata untuk selamatkan diri. So macam bagi mereka tu, nyawa mereka ni memang sebenarnya memang nilai yang berharga. Dan perkara tu memang memberikan satu perkara yang takut lah, macam sifat takut untuk diri mereka sendiri. Dan daripada situ juga fasa yang kedua adalah berkaitan dengan minimal intervention, iaitu dia berlaku beberapa hari hingga 3 minggu. So dalam selepas beberapa hari bencana tu berlaku, mungkin kebanyakan mangsa ni akan mula untuk orang kata move on, maksudnya macam terima dengan hakikat. Mungkin sebab perkara tu bukanlah satu perkara yang kita boleh stop, mungkin yang kita boleh hentikan. Macam kalau macam tu semua orang boleh, semua orang nak kan benda tu. So tak ada siapa pun dalam dunia ni nak bencana tu. Tapi mungkin ada dari segi positifnya diri mereka ni yang membolehkan mereka ni move on. Tapi ada sesetengah individu yang mungkin merasakan masih merasakan simptom tersebut yang membolehkan perkara tu macam tak dapat diterima dalam diri mangsa tersebut. Contohnya macam kalau kita tengok mangsa, sebab itulah macam ada mangsa yang trauma kan. So simptom daripada tersebut jugalah yang mereka jadikan macam akan mudah berwaspada. Sebab tu mereka takut, macam kalau langit gelap je, so mereka akan terus pack barang. So prepare barang-barang mereka, contoh barang mandi, barang ubat-ubatan. So dari situ waspadanya mereka tu ada wujud. Dan mungkin daripada situ juga susah nak tidur. Sebab apa? Sebab kalau mungkin dia kata tidur, dah lena-lena tidur, tapi ada macam rasa hanyutan. So macam takut, dan tidur tu lah banjir tu berlaku, bencana tu berlaku. So perkara ni mungkin ada mereka setengah daripada mangsa banjir ni ada yang mengalami keseriusan dalam situasi tersebut. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan intervention. Intervention adalah fasa di mana dia selepas daripada 3 minggu daripada bencana tersebut. Kenapa? Sebab kalau lepas daripada 3 minggu yang berlaku, mangsa ni dia yang masih trauma ni akan berterusan tunjukkan simptom tersebut. Susah nak tidur, berwaspada. Ada kalanya mereka ni akan jadi mudah marah. So mudah marah, mereka tak boleh untuk terima kejadian tu berlaku kepada diri mereka sendiri. So mereka akan selalu macam auto membawa kognitif mereka, membawa pemikiran mereka ke arah yang lebih negatif. So arah itulah yang akan menjadikan mangsa-mangsa banjir tu membawa kepada fasa yang seterusnya, iaitu post stress trauma disorder, ataupun orang kata PTSD lah kan. Benda tu lepas satu bencana yang berlaku tu akan develop dalam seseorang tu perkara-perkara seperti itulah yang dipanggil sebagai PTSD. Yang mana kalau boleh kita tak nak lah, kita nak cegah benda tu awal-awal sebelum terjadinya PTSD tu kan. Betul. So apa Aman? Sebab PTSD ni boleh, Aman tahu tak PTSD ni boleh berlaku sepanjang tempoh berapa lama? Kalau saya agak-agak around 9 bulan macam tu kan? Ya. So perkara tu memang memberikan impak yang sangat mendalam kepada mangsa-mangsa banjir. Dan sehingga kalau macam yang mengalami PTSD, iaitu post trauma stress disorder, so perkara itu sememangnya akan memberi impak kepada diri mereka, dan perkara itu juga akan mengganggu mereka punya social untuk diri mereka sendiri. Dan macam mana, satu lagi, macam mana disebabkan fasa-fasa tersebut, macam mana individu sukarelawan nak membantu mangsa-mangsa banjir dari segi psikologi mereka. So kita dah dengar Pak A pun cakap mengenai masalah-masalah yang berlaku oleh masa-masa. So dan juga peranan-peranan bagaimana yang masyarakat ni boleh membantu orang yang terkena banjir ni untuk mereka cope dengan keadaan tu kan. So saya nak
tambah lagi lah Pak sebab kita ni kan bakal kaunselor. Yeah. So saya harap mungkin yang mendengar ni pun akan menjadi kaunselor kelak. So bila sebab banjir ni bukan perkara baru yang terjadi kat Malaysia kan. So after ni bila terjadi banjir, kita mungkin boleh ambil peranan lah sebagai kaunselor. So dengan peranan kita sebagai kaunselor ni, kita boleh memberi bantuan melalui kaunseling kan. Sebab kita pun belajar mengenai teori-teori, teknik. So kita boleh applykan ni. So dari situ bila kita melakukan sesi kaunseling, individu yang terkena banjir ni mungkin akan bercakap, memberitahu apa kerisauan mereka, apa yang mereka rasai dalam diri, so that mungkin kerisauan tu ataupun kegelisahan tu dapat dikurangkan. Dan juga kita sebagai kaunselor juga mungkin boleh beri bantuan melalui fizikal dan juga keperluan sebelum kebimbangan bangsa-bangsa ni menjadi orang kata yang lagi teruk lah. Kita tak nak benda tu lagi teruk, betul tak? Sebab bila terjadinya PTSD tu, ini nak merawat tu mengambil masa yang orang kata agak lama. Tempoh tu memakan masa banyak lah. So kita tak nak benda tu terjadi. Dan juga kita boleh beri sokongan melalui teknik-teknik intervensi. So kalau kita kan tahu macam mana nak melakukan suatu teknik-teknik ataupun yalah intervensi lah orang kata. So kita boleh memberi aktiviti terapi seni, ataupun kita boleh buat sesi kelompok. Yang mana sesi kelompok tu kita tekankan terhadap spiritual mereka. So tadi macam Pak kata mereka yang masa-masa banjir ni selalu ada kerisauan, kebimbangan. So kita boleh kuatkan diorang punya kognitif tu melalui pembinaan kognitif lah yang positif. Kita bagi galakan-galakan positif. Dan kita juga boleh galakkan komuniti macam sekarang kan. Saya yakin yang mendengar pun tak semestinya kaunseling saja, mungkin ada dari kos-kos yang lain. So awak semua boleh memberi bantuan dari segi sokongan emosi dan juga orang kata psikologi lah. So bila lepas dah dengar daripada webinar ni, mungkin kamu semua lebih cakna mengenai kesejahteraan mental ni sangat penting, terutamanya mereka yang baru lepas mengenai kena banjir. Okay, dan macam Aman pun katakan ada yang berkaitan dengan komuniti dan juga berkaitan dengan bakal kaunselor. Mungkin kita sebagai bakal kaunselor mungkin boleh untuk mempraktikkan perkara tersebut. Dan juga siapa yang menonton mungkin ada juga input-input yang boleh kalian gunakan. Dan perkara itu ada juga manfaatnya untuk kalian membantu masa-masa banjir. Dan saya pun nak share juga ada satu perkara lagi. Kalau macam berkaitan dengan psikologi first aid tadi kan, kalau individu ataupun sukarelawan yang membantu, mungkin akan ada, macam tadi saya kata, saya pun ada juga ada masa-masa berbaki untuk bercerita dan dengar juga apa kisah makcik tersebut kan. Macam makcik sebagai orang kata mangsa banjir yang dikatakan pada ketika itu. Dan untuk psikologi first aid ni, individu maupun sukarelawan yang turun padang untuk membantu pada ketika itu boleh juga untuk menjalankan ataupun mengaplikasikan di mana diperkenalkan sebagai 1P 3L. Di mana Amal tahu tak benda tu? Saya rasa pernah dengar, tapi mungkin Pak Hafiz terangkan lah kan. Okay, iaitu 1P 3L, di mana 1P iaitu preparation. Sekiranya kalau individu yang nak membantu, sebenarnya ia lebih cenderung untuk individu tu lebih cakna berkaitan dengan mungkin ada isu-isu dan mungkin ada juga maklumat yang boleh mereka ni peroleh. Contohnya macam mereka ni tahu banjir, air banjir ni sebenarnya memang membawa juga, ada juga membawa kepada masalah kesihatan. Dan daripada situ juga mereka ni pun boleh juga untuk lebih cakna berkaitan dengan kebersihan di sana. Dan berkaitan juga dengan psikologi, mereka ni perlu tahulah lebih cakna berkaitan dengan macam mana nak jaga sensitiviti dan juga dengan terhadap mangsa-mangsa banjir tersebut. Sebab tak semua yang kita rasa
mungkin kita betul pada ketika itu, tapi kita tak boleh untuk meluahkannya dan juga merasakan perkara tersebut adalah betul dari segi perspektif kita. Tapi perlulah menjaga kesensitiviti terhadap masa-masa banjir tersebut. Itu yang pertama lah, untuk preparation. Dan yang kedua, iaitu 3L tadi. Yang pertama adalah look, yang kedua adalah listen, dan yang ketiga adalah link. Okay, perkara tiga perkara ni sememangnya dia saling berkait. Di mana kalau kita lihat kepada mangsa banjir tersebut, mungkin kita boleh lihat daripada panca indera kita lah, daripada mata. So daripada mata tu kita lihat untuk dan memantau macam mana fizikal mangsa-mangsa banjir tersebut. Contoh, kalau mereka ni telah dipindahkan kepada, mereka kata sekolah ataupun transit yang lebih selamat untuk bangsa-bangsa banjir ni ditempatkan, maka contoh kalau kita lihat, contoh saya sebagai individu lah, sebagai sukarelawan, saya melihat makcik ni ada seorang makcik ataupun kanak-kanak, mereka ni ada mempunyai fizikal, contoh tangan yang menggeletar ataupun mata yang berair. So saya sebagai sukarelawan pada ketika itu boleh juga untuk bertanyakan, dan seterusnya macam tanyalah makcik kenapa, ada masalah ke? So ada, kenapa makcik tangan macam menggeletar, kenapa badan macam menggeletar. So perkara itu sebenarnya pada ketika itu masa banjir ni akan merasakan ada individu ataupun orang yang concern, caring tentang dia. Sebab untuk mangsa banjir ni, mereka mungkin ada satu emosi dan gangguan emosi yang mungkin orang kata tak stable. So perkara itu akan menenangkan mereka. Dan seterusnya yang kedua, listen. Apabila mereka ada masa-masa banjir ni ada untuk bertanya ataupun menceritakan tentang perasaan mereka, so individu-individu ni perlu untuk mendorong mereka lah untuk mendengar, dan juga mungkin boleh untuk tutur kata guna intonasi yang lebih sesuai dan lembut. So kita pun untuk memang kita nak membantu mereka mungkin dari segi psikologi, tapi kita perlu untuk mengambil dulu hati mereka terlebih dahulu. Sebab mungkin kalau takkan kita terus-terus nak cakap kasar kan. So kalau cakap kasar tu mestilah mereka akan terus tersentak dan tak nak untuk share pun kat kita. So saya tak naklah perkara tu berlaku. Yang pentingnya kita nak buat mangsa banjir ni selesa dengan kita kan. Barulah mereka boleh cerita apa yang mereka nak cerita. Betul. So yang ketiga, so L yang terakhir adalah link. So kalau macam berkait dengan look, dengan listen, dan kalau kita mendapati untuk berkait juga dengan yang P tadi tu kan. So kita pun mendapati bahawa sebenarnya di sini ada juga simptom-simptom yang cenderung kepada masalah mental. So kita sebenarnya boleh untuk mendapatkan bantuan ataupun mendapatkan rujukan lah daripada pihak-pihak yang berkenaan untuk membantulah makcik tu ataupun individu mangsa banjir yang mempunyai ataupun nak memerlukan bantuan daripada pihak-pihak lain. So perkara-perkara tu jugalah 1P, 3L tu yang boleh dilakukan oleh individu ataupun sesiapa sahaja yang turun padang pada ketika itu. Dan paling utama adalah untuk memberikan keselesaan terlebih dahulu kepada mangsa banjir tersebut. Okay. So panjang persiapan mengenai 1P3L tu, dan mana kita bila nak menolong masa-masa banjir ni, kita bolehlah aplikasikan 1P3L tu sebab ianya sangat membantu untuk kita mendekati masa-masa banjir ni. Okay, so kita dah cakap mengenai peranan masyarakat dan juga individu kan untuk menolong, tapi saya nak cakap mengenai bagaimana mangsa banjir ni boleh cope dengan keadaan tu. So saya nak kongsikanlah sebab yelah bila mereka kena banjir ni, emosi mereka dia tak stabil. So betul. Saya nak share lah dari sudut pengurusan emosi mangsa tu sendiri, macam mana mereka boleh prepare dan bersedia. Okay. So kita ada 3, iaitu mungkin yang pertamanya tahap perancangan dan persediaan. So masa-masa banjir ni boleh bersedia dahulu. Contohnya
mungkin mengalihkan barangan-barangan yang penting, dokumen-dokumen yang penting, yang perlu di tempat yang lebih selamat. Dan dari segi mental pula, kita kena ada ilmu, bina kekuatan tu, bina mental tu dengan kuat. Dan mereka juga mungkin boleh belajar asas-asas berenang, so that bila banjir ni berlaku, kanak-kanak ataupun orang dewasa tu tahu bagaimana nak selamatkan diri mereka dengan adanya asas-asas berenang tu. Okay, dan keduanya adalah tahap pembangunan ilmu yang dipelajari. So macam kita dah bincang tadi betapa mereka ni mengalami gelisah, sedih, trauma yang yelah kita pun kalau boleh tak naklah banjir ataupun suatu bencana itu terjadi kan. Dan bagaimana untuk kita cope dengan benda tu, kita kena ada persediaan minda yang positif, iaitu dengan kita kuatkan kita punya daya ketahanan mental dan fizikal kita yang positif, iaitu mungkin dengan melalui pembacaan buku psikologi, so that after ni kita lebih aware lah dengan kita punya psikologi ataupun mental bila berlaku sesuatu bencana tu. Dan yang ketiga ataupun terakhir, iaitu mengekalkan dan mengukuhkan apa ilmu yang kita dah ada tu, dan kita kena dekatkan diri kita, orang kata more kepada spiritual. Sebab bila kita yakin dan kita reda terhadap apa yang terjadi tu, kita punya diri ni akan lebih menerima sesuatu tu dengan tenang. Betul tak? Lebih positif kan? Lebih positif, betul. Sebab ada kajian yang menyatakan bahawa kekuatan psikologi seseorang ni boleh dibina semula oleh diri mereka dengan sokongan keluarga dan juga masyarakat lah. So maknanya apa? Apa-apa pun kita kena berbalik kepada diri kita, supaya yang nak bangunkan diri kita tu adalah kita juga dengan bantuan-bantuan orang lain. Itulah serba sedikit yang kita boleh kongsikan hari ni. So macam segala perkongsian kita pada hari ini mesti adalah berkaitan dengan keseluruhannya secara banjir, dan macam mana kita nak membantu dan siapa yang perlu untuk membantu. Di mana kalau siapa yang membantu tu mestilah tidak kira daripada pelusuk mana pun individu tersebut, kalau nak membantu, ada niat untuk membantu, mereka ni boleh untuk menjalankannya. Macam Abang Viva tu kan? Macam Abang Viva tu, dia pergi ke seluruh negeri untuk membantu saja. So macam kita dibuktikan kat situ macam tak ada spesifik person pun yang boleh orang kata perlu untuk membantu. Dan daripada situ kita kena tahu dan lebih cakna berkaitan dengan ilmu macam mana kita nak bantu masa-masa banjir, terutamanya dari segi mental mereka. Sebab kalau mental mereka macam kadang tak sedar, tak tunjuk pun apa yang mereka rasakan. Tapi sekiranya kita ada dengan ilmu, macam apa yang saya dan Aman dah terangkan, contoh seperti PFA. Contoh kalau kita dapat ilmu berkaitan dengan PFA, so kita tengok tu, kita tahu kita nak buat apa, kita tahu macam mana kita nak bagi reaksi kepada mangsa-mangsa banjir tersebut. Betul. Dan saya nak tambah jugalah, macam nak membantu orang banjir ni bukan hanya bila kita dah ada duit je baru boleh tolong. Macam saya sebut lagi Abang Viva tu, walaupun individu ni hanya biasa sahaja, orang kata orang rakyat biasa lah, macam kita juga kan, tapi beliau tidak mengambil kira duit ke apa ke yang keluar, asalkan beliau dapat membantu orang-orang banjir ni. So disebabkan niat mulia beliau tu lah yang jadi famous kan, sampai orang macam tak expect ada juga orang-orang ikhlas yang boleh membantu masa-masa banjir sekarang. Dan itulah kita pun dah sedikit sebanyak berkongsi pasal banjir dan juga psikologi yang kita kena titik beratkan lah. Dan ada apa-apa lagi ke macam Pak nak tambah? So macam kalau saya dah tak ada, so macam itu sahaja yang berkaitan dengan perkongsian yang kita nak share pada hari ini. Okay, tapi Aman, macam biasa bagi kita mestilah kita akan faham kan, tapi bagi mereka yang menonton,
ada persoalan. Ada Jadi kalau persoalan. ada penonton yang nak bertanya kepada kami, mungkin boleh tulis di ruangan komen dan kami akan membacakan je lah kalau ada. Tak apa, boleh take time and kita okay. Okay, sudah ada satu Satu soalan. Okey. Okey. So, siapa nak baca? Saya ke Pak Ah? Okay, Aman dulu baca lah. Okey, so saya akan bacakan soalan dari seorang saudari ni. Soalan ni berbunyi begini. Kalau kanak-kanak ada mengalami kesan dari psikologi, macam mana kita nak bantu? Okey, soalan menarik Pak Ah. Menarik Sebab dia dia fokus tekankan kepada kanak-kanak. Okey. Dan saya jawab dulu lah. Okey. Bagi saya, untuk kanak-kanak contoh yang pernah ada mengalami kesan daripada psikologi tersebut, okay, individu ataupun sesiapa sahaja boleh untuk membantu melalui PFA yang telah dikatakan tadi lah. So tak kisah PFA tu sebenarnya memang boleh digunakan umur apa sahaja. Dan kalau dikatakan sebagai untuk difokuskan kepada kanak-kanak, tapi mungkin boleh diolah lagi, mungkin boleh ditambah lagi dengan contoh kita memberi sedikit effort lah kepada kanak-kanak tersebut. Kerana contoh mereka ni mungkin ada sukakan tentang hiburan dan mereka suka perkara-perkara yang agak menarik. So daripada situ, kalau kita nak rapat dengan mereka, so kita nak lebih mudah untuk berinteraksi. Jadi dari individu tu sendiri, daripada sukarelawan itu sendiri, mungkin mereka perlu untuk lebih syakna dan juga mungkin ada serta video ataupun mungkin boleh untuk menarik minat mereka dengan contoh bermain dengan mereka terlebih dahulu, dan kemudian barulah untuk menjalankan PFA tersebut. Sebab kalau kanak-kanak ni sekiranya mereka selesa dengan kita, dan barulah mereka akan mudah untuk lebih petah, lebih banyak untuk bercakap. Dan daripada situ mungkin kita dapat untuk mengalami dan merasai apa sebenarnya yang dirasai, yang ada dalam diri kanak-kanak tersebut. Itu bagi saya lah. Okay. Dan bagi saya pula, sebab kanak-kanak ni kan mereka kadang-kadang tak tahu macam mana mengekspresikan apa yang mereka rasa dalam diri kan. So saya rasa peranan ibu bapa tu sangat penting lah Pak juga sebenarnya, untuk mereka mendalami dan bertanya kepada kanak-kanak ini apa yang mereka rasa, adakah mereka rasa okey pada waktu itu. Dan mungkin juga kalau melihatkan kondisi fizikal kanak-kanak tu, kita dapat lihat macam mungkin dia ada rasa takut-takut lagi bila hujan nak turun ke kan. Mungkin kita boleh berikan bantuan secara kaunseling ke kan. So dari situ slow kanak-kanak tu dapat sembuh lah. So dia tak ada terasa takut ataupun bimbang, takut trauma ada dalam diri mereka. So kita tak nak benda tu terjadi kan. Yalah, sebab kalau kanak-kanak yang mengalami trauma pada usianya yang muda, mungkin akan memberi impak lah kepada mereka di masa-masa kelak, iaitu di masa mereka dah dewasa. Dan perkara itu sememangnya perlu dielakkan, dan juga daripada bantuan ibu bapa tu memang perlu dikesan dengan lebih awal. Sebab kalau dia lebih melarat, lebih pergi jauh lah orang kata, dan mereka tu akan membawa impak yang teruk lah kepada diri mereka sendiri. So peranan ibu bapa tu memang sangat penting lah kan, sebab mereka pun rapat dengan ibu bapa. So dari ibu bapa ni lebih memahami mereka bagaimana. Dan ada lagi lah kita jawab lagi satu soalan lah before kita end kan. Kita last soalan lah. Last, okay. Apa kepentingan untuk tahu mengenai PFA ni? Apa kepentingan tu Pak? Okay, saya jawab dulu. Aman jawab dulu lah. Saya jawab dulu. Okey. Kalau macam saya, bagi saya lah, kita kena tahu PFA ni sebab kalau kita nak menolong seseorang tu, kita mesti kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, lebih mudah dan lancar untuk kita tolong. Sebab kita sendiri ada input mengenai sesuatu tu kan. So jadi kalau kita tak ada ilmu, agak susah. Dan kita nak rapat dengan masa-masa ni pun agak orang kata akan ada barrier lah, disebabkan kita tak tahu
macam mana nak bantu diorang ni, apa yang kita perlu buat, macam tu. So saya rasa begitulah. Kalau saya pula, pentingnya kita nak tahu berkaitan dengan PFA, Psychology First Aid ni adalah disebabkan mungkin untuk sesetengah individu yang mereka ni lebih macam saya katalah, kalau dari segi bantuan, dari segi banjir, mereka akan lebih memfokuskan kepada barangan ataupun fizikal. Sebab tak semua individu yang pernah untuk merasai keadaan suasana banjir tersebut. Jadi mereka tak tahu pun macam mana mangsa-mangsa banjir itu merasai, dan juga ada simptom-simptom sampai timbulnya sistem dalam diri mereka itu sendiri. So wujudnya PFA ni dan pentingnya untuk mengetahui itu adalah untuk kita nak riliskan ataupun nak tahu dengan lebih lanjut, ataupun kita nak cegah berkaitan dengan gangguan mental yang dihadapi oleh mangsa-mangsa banjir tersebut. So oleh sebab tu PFA ni memang sebolehnya dan perlulah untuk diambil tahu oleh mana-mana individu, dan lebih syakna berkaitan dengan PFA ni. Terutamanya mereka yang ingin menjadi sukarelawan kan, bila mereka tahu mengenai PFA ni, so that mereka lebih aware, kesejahteraan mental ni juga penting, bukan saja daripada bantuan kewangan barangan ni je, tapi kita kena fokus juga kepada mental-mental mangsa-mangsa ini. So kita rasa kita pun dah di penghujung rancangan ni Pak. Rancangan webinar. So saya dan Pak Ah ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penonton yang sudi mendengar webinar kami. Saya harap jika ada kekurangan dan kesilapan daripada kami tu, maafkanlah. Dan segala kelebihan tu datang daripada Allah. Kekurangan daripada kami diri kami sendiri. Itu sahaja daripada kami. Untuk sebarang makluman sekalian boleh tinggalkan sahaja di ruang komen. Dan mungkin untuk segala komen untuk makluman tersebut kami akan baca dan lebih improve lah kepada untuk program-program dan webinar yang akan datang. Itu sahaja, sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.